阿门。奉主耶稣基督圣名，开始我们这个第二晚的这个灵修会。Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan seminar bagi pekerja suci untuk malam kedua. 那我们共同来唱诗396首。Sama-sama kita naikkan pujian Kidung bilangan 396. 396。396.现在要一起来祷告。 Seterusnya kita sama-sama berdoa. 祷告当中，我们求神亲自带领我们今晚的这个灵修会。 Dalam doa ini kita memohon Tuhan memimpin seminar kita pada malam ini. 好，那现在让我们一同跪下祷告。 Sekarang kita sama-sama sujud berdoa. 奉主耶稣圣名祷告。
阿门。哈利路亚，奉主耶稣基督圣名，正道。Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan saksian. 那再次问候组里面的同工们，大家晚上平安。 Sekali lagi sampaikan salam kepada semua teman sekerja di dalam Tuhan. 那我们感谢主所赐给我们美好的这个时光。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan waktu yang baik kepada kita. 让我们呢能因为疫情而在这里相遇。 Yaitu walaupun dalam keadaan pandemik sekarang kita masih boleh bertemu. 那一同在这里在服事上在不断的自我要求来成长。 Yaitu kita terus mengejar kemajuan dan kedewasaan dalam kerja pelayanan kita. 也感谢主让小弟今晚再有这样的机会跟大家一同来这里共同来分享，一同来成长。 Bersyukur juga kepada Tuhan karena saya diberikan peluang untuk bersama-sama berkongsi dan juga mencari kemajuan dalam kerja pelayanan. 我们这一次的这个灵修会的主题呢，叫做“唯独敬虔，凡事都有益处”。 Bagi tema seminar kali ini adalah ibadah itu berguna dalam segala hal. 所以这个主题很清楚的告诉我们我们呢是时候再继续的加强我们的灵修咯。 Jadi tema ini memberitahu kepada kita haruslah kita terus
menguatkan penyempurnaan rohani masing-masing. 再次的提醒我们，在我们的服饰上，我们有什么不足的地方。 Dan sekali lagi memberikan kesadaran kepada kita masih ada kekurangan dalam pelayanan kita sendiri. 我们回顾一下我们昨天所上过的内容。 Sekarang kita mengulang kaji sedikit tentang isi kandungan yang sudah kita belajar semalam. 那昨天我们讨论到了，身为一个圣工人员，操练身体是必然的。 Semalam kita sudah belajar bahwa sebagai seorang pekerja suci, maka latihan badani itu adalah sewajarnya. 但是呢，操练敬虔呢，更加重要。 Namun, latihan ibadah itu lebih penting. 这个敬虔呢，就是不单单只是在指着在庄严的环境，也就是说，在教会当中，我们表现的虔诚。 Maksud ibadah itu bukan sahaja ditujukan kepada yaitu kesalehan kita sewaktu kita berada di dalam kawasan gereja. 更是指着在教会的以外的地方，在我们的生活当中，我们有作为一个基督徒良好的品格以及表现。 Lebih-lebih lagi di luar gereja, kita harus adanya penampilan yang baik walaupun bukan di kawasan gereja. 那操练敬虔呢，尤其对圣工人员来说是很重要的。 Latihan ibadah itu sangatlah penting kepada pekerja suci. 那当然，对于一般信徒来说，操练敬虔呢，有救自己的这样的一个好处。 Tentu sekali bagi pemercaya biasa, latihan ibadah itu dapat menyelamatkan dirinya. 就是呢，为了要得到今生还有来生的好处， Yaitu akan memperoleh kebaikan pada hidup ini dan hidup akan datang. 而圣工人员呢，多了一项， Bagi pekerja suci tambah satu poin 就 lagi. 是不单单救自己，更是救听我们的人。 Bukan sahaja dapat menyelamatkan diri, malahan kita dapat menyelamatkan semua orang yang mendengar kita. 因为我们知道，我们的一切的生活上的表现，都会为这个教会带来了影响。 Ini disebabkan segala penampilan kita itu mempengaruhi gereja. 所以敬虔的工人呢，将会为教会呢带来了正面的这个成长。 Oleh itu, bagi pekerja suci yang beribadah itu membawa kemajuan positif kepada gereja. 相反的，如果是不敬虔的话呢，则会压制或者是抵制教会的这样的一个发展。 Sebaliknya, ia akan membawa kemerosotan ataupun kemunduran kepada gereja. 所以呢，操练敬虔呢，不单单只是为了自己，更是为了教会。 Oleh itu, kita melatih ibadah kita bukan untuk diri sendiri sahaja, malahan untuk keseluruhan gereja. 虽然如此重要，但是我们常常忽略。 Walaupun yang sangat penting, tetapi biasanya latihan ibadah ini tidak dipandang berat. 那昨天呢，我们就谈到了有个人还有环境的因素。 Semalam kita ada belajar tentang sebab-sebab dari segi faktor pribadi dan faktor persekitaran. 那这些因素呢，将会导致呢，我们在这一个操练敬虔的事情上呢，怠惰然后没有动力。 Jadi faktor-faktor ini menyebabkan kita lalai dalam latihan ibadah kita. 所以简单这就是我们昨天所谈的咯。 Jadi itulah yang kita sudah belajar semalam. 好，今天呢，我们就要谈的是两个事情。 Pada malam ini kita akan belajar dari dua aspek. 那第一个呢，就是操练敬虔的时候，我们该有的精神。 Yaitu apakah semangat kita sewaktu dalam kita menjalankan latihan ibadah kita. 好让呢我们的那些影响我们的因素呢来到的时候，我们仍然可以去抵抗。 Supaya faktor-faktor yang datang kepada kita itu kita masih dapat melawannya.
第二个呢，我们就要讨论敬虔人该有的操守。 Dan yang keduanya kita akan belajar yaitu etika yang harus dimiliki oleh orang yang saleh. 也就是说，当我们说一个工人是敬虔的话，那我们从哪方面的标准可以看得出来呢？ Dengan kata yang lain, kalau kita mengatakan orang itu adanya latihan ibadah yang baik, jadi dari segi apakah kita dapat melihatnya? 然后呢，再从这些标准呢，我们来自我的检视，那我们大概自己有没有达到那一个程度？ Oleh itu, daripada piawaian itu kita boleh menyelidiki diri kita, adakah kita sudah mencapai ke tahap itu. 那我们先来看第一个部分哦。 Kita lihat aspek yang pertama. 操练敬虔该有的精神， yaitu semangat yang harus ada dalam latihan ibadah. 对于一位运动员来说， Bagi seorang ahli sukan, 这一个精神很重要。 semangat itu sangatlah penting. 我们知道呢，运动员在世界上有很多， Kita tahu bahwa terdapat banyak ahli sukan di dunia ini. 但是得到奥运奖牌的就那几位。 Namun mereka yang dapat memperoleh piala itu hanya beberapa orang sahaja. 那这一些得奖的人跟那一些没有得奖的人他们的差别在哪里呢？ Oleh itu, di manakah perbezaannya bagi mereka yang memperoleh piala dan yang tidak menerimanya? 不完全是技巧， Sebenarnya bukan hanya disebabkan teknik itu. 因为呢，这些运动员呢，在他们的各自的国家呢，他们的技巧呢是顶过的。 Ini disebabkan bagi ahli-ahli sukan itu teknik ataupun bakat mereka itu adalah yang paling baik. 既然不是技巧的问题，那不一样的地方在哪里？ Memandangkan bukan disebabkan teknik mereka itu, jadi apakah sebabnya? 他们之间不一样的地方呢，就是精神，或者我们指野心。 Jadi perbezaan di antara mereka itu biasanya adalah semangat ataupun kita boleh mengatakannya sebagai cita-cita mereka. 对，因为有这个野心呢，才促使他们呢，在平日的操练上更加的奋力，那最终才得奖。 Cita-cita ataupun keinginan mereka ingin menang itu menyebabkan mereka menaruh segala tenaga pada latihan hari-hari biasa. 所以我们可以看得见哦，对于一个运动员来说，精神很重要。 Oleh itu bagi seorang ahli sukan, semangat itu sangatlah penting. 它会直接影响到他在操练上的这个态度。 Ini dapat mempengaruhi secara langsung terhadap sikap dalam latihannya. 那今天呢，我们都是属灵的跑者属灵的运动员。 Pada hari ini kita merupakan ahli sukan rohani. 我们大家都在跑都要得到那一个不能朽坏的这个赏赐。 Maka kita semua lari ke hadapan ke arah tujuan kita untuk memperoleh upah. 但是要知道并不是每一个人呢都能达到那一个终点，并且来得到这样的一个冠冕。 Namun kita harus paham bahwa bukan semua orang dapat mencapai ke titik penamat itu dan memperoleh yaitu piala ataupun hadiah itu. 对，所以呢，所以要怎么样得到那一个呢？就是我们要有正确的这样的心态或者是精神。 Jadi untuk memperoleh hadiah atau mahkota itu kita haruslah ada semangat yang tepat. 好，那我们现在来看一下，我们在跑属灵的跑道的时候，我们该有什么样的精神？ Dan sekarang kita melihat apakah semangat yang harus ada sewaktu dalam perlombaan rohani. 这一节我们都太熟了所以只是给大家做个复习啊。
Sebenarnya kita selalu membaca ayat ini dan ini kita anggap sebagai ulang kaji sahaja. 我们来看一下这个哥林多前书， Kita rujuk ke kitab 1 Korintus 哥林多前书的第9章1 Korintus pasal 9 ，9章的24节至27节。 pasal 9 ayat 24 hingga 27. 好，24节， Ayat 24, 岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。25节， ayat 25, 凡教力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。26节， ayat 26, 所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。27节， ayat 27, 我是攻克己身，叫声服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝啦。所以这里呢，保罗呢，他把我们形容为属灵的这一个跑者。 Di sini Paulus menyifatkan semua orang merupakan sedang pelari dalam satu perlombaan rohani. 那他也强调并不是说每一个人都可以得到这个冠冕哦。 Di sini ia menegaskan bahwa bukan semua orang dapat menerima mahkota itu. 那所以呢，我们应该要有正确的这个精神才对。 Dengan itu kita haruslah adanya suatu semangat yang tepat. 好，所以这里呢，26、27节呢，就给我们几点思考的方向。 Ayat 26 dan 27 memberikan beberapa butir untuk kita renungkan. 这里呢，第一点呢，说到了就是要有清晰的目标， Yaitu yang pertama harus mempunyai matlamat yang jelas. 26节说到我奔跑不像无定向，我斗拳不像打空气的。 Ayat 26 mengatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan sejak memukul. 所以他清楚知道呢，他跑到最终的，他清楚的知道他为什么而跑。 Dengan kata yang lain, ia sangat jelas untuk apakah ia berlomba. 这个不是说你一开始你有这样的心态而已，而是说这样的一个心态呢是要持续下去的。 Maka sikap sedemikian bukan hanya pada masa permulaan sahaja, malahan ia harus diteruskan sampai ke penghujung. 今天我们服侍，我们呢都清楚的知道我们为何而服侍。 Pada hari ini kita melayani di dalam gereja, kita sangat jelas tentang matlamatnya. 难道不是因为爱神、爱教会吗？ Bukankah disebabkan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja? 难道不是因为我们想得到从神而来的奖赏吗？ Bukankah kita ingin memperoleh upah daripada Tuhan? 当然，刚开始我们都会这样子有这样的一个态度，然后我们才来服侍的。 Tentu sekali pada permulaannya kita ada sikap sebegini, barulah kita memulakan pelayanan kita. 但是跑着的时候，我们的这个目标可能呢就会不清晰了。 Namun dalam proses perlombaan itu, mungkin sekali matlamat itu menjadi kabur. 所以我们最后呢没有办法始终如一。 Maka sampai akhirnya kita tidak dapat bertahan sampai akhir dengan semangat yang semula. 对，所以过后呢，我们就越来越懒惰服侍的目标不清楚，然后自然而然在灵修的事情上就会越来越懒散。 Maka lama-kelamaan kita akan semakin lalai dan kemudiannya matlamat pelayanan itu sudah tidak jelas, maka dalam usaha penyempurnaan rohani juga menjadi lemah. 那保罗呢，在他服侍当中，他不是这样子的。 Tetapi bagi Paulus bukanlah sebegini. 我们来看一下这个腓立比书， Kita rujuk ke kitab Filipi
好，我们在哥林多前书9章这里做个记号哦。 Jadi kita simpan satu petanda buku di kitab 1 Korintus tadi. 我们来看一下腓立比书的第3章。 Kita rujuk dalam kitab Filipi pasal ketiga. 13章的对不起，然后3章的12节到14节。 Pasal 3 ayat 12 hingga 14. 12节， Ayat 12. 这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。13节， Ayat 13. 弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前。14节， Ayat 14. 向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。所以这里说到，在他的服侍的过程当中， Di sini mengatakan dalam proses pelayanan Paulus, 他或许会遇到一些事情，会影响到他的事情。 yang menghadapi hal-hal yang mempengaruhinya. 但是这里说到呢，当他遇到的时候，他就不理他，就把他丢掉。 Dan di sini mengatakan setelah ia menghadapi hal-hal sedemikian, ia telah menanggalkannya atau meninggalkannya. 然后呢，他就努力面前。 Kemudiannya ia telah mengarahkan dirinya kepada apa yang dihadapan. 所以呢，他就努力的往这个标杆直跑。 Dengan itu ia berlari-lari kepada tujuan ke hadapan. 这个标杆呢，就是他就是指着从神那边得到的这个奖赏。 Jadi tujuan di sini ditujukan kepada panggilan syurgawi daripada Allah, yaitu upah yang dijanjikan. 所以因此呢，我们可以看到保罗在他的服事当中呢，他在灵修的功夫上呢是不闲懒的。 Oleh itu kita lihat dalam kerja pelayanan Paulus, usaha penyempurnaan rohaninya itu tidaklah lalai. 所以我们已经服事了一段时间。 Bagi kita sudah menjalani ataupun menjalankan pelayanan terhadap Tuhan buat satu tempo masa. 但是呢，我们有没有持守着这个我们原本的那个初衷呢？ Tetapi adakah kita masih berpegang pada yaitu matlamat kita pada masa awal itu? 我们还记得我们当初服事的时候的那一个目的吗？ Adakah kita masih ingat tentang matlamat kita sewaktu kita memulakan pelayanan kita? 那我们看到主耶稣呢，在他的服事当中，我们可以看到他常常呢都会独自上山去做祷告、做灵修。 Kita lihat Tuhan Yesus dalam pelayanannya itu ada masa saja yang akan naik ke atas bukit untuk berdoa dan menyempurnakan rohani. 他很积极的这样子做因为他的服事是有目标。 Ya, melakukannya dengan positif karena pelayanannya ada matlamat yang jelas. 纵使呢面对了很多的敌人或者是冷嘲热讽， Walaupun ia menghadapi banyak musuh dan juga halangan, 仍然不会影响他， namun itu tidak mempengaruhinya. 因为他知道他为什么来到。 Karena ia sangat jelas apakah tujuannya datang ke dunia. 是为了要服侍我们。 Itu adalah untuk melayani manusia termasuk kita. 就是呢，为了要钉在石架上， Yaitu untuk menyerahkan dirinya dilantak di kayu salib. 这个目标呢，从来没有变模糊过。 Maka matlamatnya itu tidak pernah menjadi kabur. 好，那我们现在看看我们哦。 Jadi kita lihatlah diri kita sekarang. 你还记得你当初为什么要服侍吗？ Adakah Anda masih ingat apa sebabnya
memulakan kerja pelayanan. 这种思考呢，对我们对我们的服饰来说很重要。 Renungan sebegini sangat penting bagi pelayanan kita. 我还记得呢，我当初刚到神学院的时候， Saya masih ingat sewaktu saya baru masuk ke maktab teologi. 那我们上的第一堂课呢是院长帮我们上的， Yaitu kuliah yang pertama yang diadakan dipimpin oleh pengetua maktab teologi. 院长第一堂课他说就要我们做功课了。 Jadi bagi pengetua maktab teologi, bagi kuliah yang pertama, mahukan kami membuat satu kerja rumah. 就是要写下我们之所以要献身的这个初衷， yaitu supaya kami menulis apakah sebabnya kami mempersembahkan diri menjadi pendeta. 那过后院长呢就解释到， Kemudiannya harus menjelaskan. 之所以要我们写下呢，是因为呢，恐怕我们往后服侍的时候走歪掉。 Yaitu mahukan kami menulis apakah sebab mempersembahkan diri supaya kami tidak terpesong daripada matlamat yang semula. 他担心我们往后呢，在服侍当中呢，会把服侍当成是一种的例行公事，并且呢，开始慵懒的起来。 Dan beliau khawatir dalam pelayanan seterusnya kami akan menganggap kerja itu sebagai tugas rutin dan akan menjadi lalai. 所以他说，如果这些事情真的发生了，这个时候呢，你要回到神学院。 Oleh itu beliau berkata, kalau hal itu benar-benar berlaku, maka yang pertama harus balik ke maktab teologi. 然后呢，你要拿着你的这一个你所写的这个文章，面壁思过。 Kemudiannya memegang kertas yang ataupun apa yang kamu sudah tulis itu dan berdiri menghadap dinding. 重新的检视自己当初出来时候服侍的心态。 Dan sekali lagi merenungkan apakah sikap dan matlamat untuk menjalankan pelayanan. 重新看得清我们当初服侍是为何。 Dan sekali lagi melihat apakah tujuannya menjalankan atau melakukan pelayanan itu. 这是第一个精神啊。 Jadi itulah semangat yang pertama. 我们再来看第二个Yang keduanya, 我们来看回去哥林多前书的9章。 kita kembali ke 1 Korintus pasal 9. 9章的27节。 Pasal 9 ayat 27. 27节这里说到我是攻克己身，叫人服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。所以这里说到他是攻克己身，叫身服我的。 Di sini mengatakan aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya tubuhnya tak tertakluk kepada dirinya. 从这里我们可以看到有2点。 Di sini kita dapat melihat 2 butir. 第一个就是 Yang pertama, 就是我们可以看到呢，这个攻克己身，叫身服我就是自己还有我。 yaitu melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya bermaksud dirinya sendiri dan aku. 所以这里从来就没有说你要去攻克别人的身体，而是你要攻克自己的身体。 Di sini tidak menyuruh kita supaya melatih tubuh orang lain dan menguasai orang lain, tetapi terhadap diri sendiri. 所以这里说到的灵修的功夫呢的一切进度呢，是需要自己来为自己负责，不可以将之假手于人。 Dengan itu
usaha penyempurnaan rohani itu haruslah dilakukan sendiri dan tidak boleh ditolak kepada orang lain. 所以有时候我们会说啊，哎，我会懒散训练是因为我的教练不理我。 Jadi ada masanya mungkin ada orang berkata saya malas untuk latihan karena juru latih saya itu sudah lalai. 这个问题来了。 Jadi itulah persoalannya. 这一个是你的教练会去比赛，还是你去比赛啊？ Adakah juru latihmu yang akan menyertai pertandingan atau dirimu sendiri? 所以没有人呢会为你的慵懒来负责，你需要为自己的慵懒来负责的。 Oleh itu tidak ada orang yang akan bertanggung jawab terhadap kemalasanmu, hanya diri sendiri yang bertanggung jawab. 对，所以在操练敬虔在灵修的事情上也是如此。 Oleh itu dalam latihan ibadah atau usaha penyempurnaan rohani adalah sama. 我们不能说，哎，我们的注目传道都没有排灵修会，所以导致我们就没有灵修啦。 Kita tidak boleh berkata bahwa pendeta yang bertugas itu tidak mengaturkan seminar, maka kami tidak ada peluang untuk menyempurnakan rohani. 其实不是这样子的， Sebenarnya bukanlah begitu. 我们自己也可以灵修的。 Sebenarnya diri sendiri juga boleh menjalankan penyempurnaan rohani. 信仰的道路呢，没有人可以为你跑的，是你自己要跑的。 Perjalanan kepercayaan itu ditempuhi sendiri dan tidak boleh ada orang yang menggantikan kita. 我们来看一下彼得后书。 Kita rujuk ke kitab 2 Petrus. 彼得后书第1章。 2 Petrus pasal 1. 第1章的3节。 Pasal 1 ayat ketiga. 3节。 Ayat 3. 神的神能以将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主所以这里说到了这一个生命关乎一切生命和敬虔的事呢，其实神没有向我们来隐瞒。 Sebenarnya di sini mengatakan Tuhan tidak menyembunyikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. 所以这里呢，这些东西呢都已经赐给我们啦。 Semua itu telah dianugerahkan kepada kita. 所以我们没有借口说是别人的责任。 Oleh itu kita tidak ada alasan mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab orang lain. 我们没有借口说我们自己不懂得灵修。 Kita tidak ada alasan bahwa kita tidak tahu bagaimana untuk melakukan penyempurnaan rohani. 我们以但以理为例子Kita boleh mengambil Daniel sebagai contoh. 那我们知道但以理呢，他在年轻青年时期他就被掳到了巴比伦去了。 Kita tahu bahwa Daniel telah ditawan ke negara Babel sewaktu ia masih muda. 那个时候他也不再能到这一个这个圣殿去做崇拜了。 Pada masa itu ia tidak dapat lagi pergi ke bait suci untuk beribadah di situ. 那个时候呢，也没有任何的会堂可以让他去读摩西的律法。 Dan pada masa itu tidak ada yaitu aula gereja untuknya membaca hukum Musa. 那他会不会说，哎，反正没有办法聚会那我就偷懒了Tetapi ia tidak berkata bahwa karena tidak dapat pergi ke rumah ibadat maka saya boleh menjadi malas. 他不会说哎呀，祭司没有在了那我就不懂得做灵修啦。 Dan ia tidak berkata bahwa imam itu ada, maka saya tidak tahu lagi untuk menyempurnakan rohani. 反而呢，圣经说他每日懂得3次的在神面前来祷告，像他立常所行的一样。 Kitab suci mengatakan
ia tetap berdoa 3 kali dalam sehari seperti yang biasa dilakukannya. 对对，所以这个是他懂得，他知道哈，灵修是自己的责任。 Jadi bermaksud ia paham bahwa penyempurnaan rohani itu haruslah dilakukan oleh diri sendiri. 那今天我们在疫情之中，今天我们在疫情之中哈，我们的翻译员哈突然跳线， Sorry. 哎，你回来了？OK OK， Pada hari ini masih dalam keadaan pandemi. 对，搞到呢，我们聚会呢要透过网络来聚会。 Jadi ini membuat kita terpaksa menghadiri kebaktian secara atas talian. 那在网络聚会呢，我们可以看到带来很多不便啊，哈，突然间讲道人员会跳线，哈，翻译人员会跳线。 Jadi ada banyak masalah sekiranya kebaktian dijalankan secara atas talian, yaitu tiba-tiba boleh keluar atau live. 对，我们就会说，哎呀，我们就反正没有办法灵修了哈，就是这样了哈。 Jadi kita tidak boleh berkata terpaksa kita menangguhkannya karena banyak halangan. 但是这不应该成为我们的借口。 Namun itu tidak sepatutnya jadi alasan bagi diri kita. 你自己应该懂得灵修的。 Jadi diri kita haruslah tahu bagaimana menyempurnakan rohani. 没有人可以代替你跑你自己信仰的道路。 Tidak ada yang boleh menghentikan diri kita untuk perjalanan kepercayaan kita. OK， 那我们再来看哈，第二个就是要攻克己身。 Dan kita melihat yang kedua, yaitu haruslah kita menguasai diri kita. 这一个焦点呢，我们就会放在攻克的这个事情上。 Jadi bagi poin ini kita menekankan menguasainya. 在操练的事情上呢，常常与我们作对的呢，其实不是别人，是自己的身体在跟自己作对。 Dalam usaha latihan kita, bukan orang lain yang selalu melarang kita, sebaliknya adalah diri kita sendiri. 所以这个时候呢，我们就要攻克这个影响我们操练的这个身体。 Dengan itu kita haruslah menguasai tubuh kita yang selalu menghalang kita. 那攻克呢有严带责罚的意思。 Dan menguasai di sini ada maksudnya menekannya dengan atau melayannya dengan tegas ataupun menghukum. 我们来看一下，这到底是指的什么呢？我们来看一下哥罗西书哦。我们一边等我们的翻译员我们一同来看哥罗西书，哥罗西书的2章23节。Kolose pasal 2 ayat 23. Pasal 2 ayat 23. 哥罗西书2章23节。 Kolose pasal 2 ayat 23. Pasal OK， 我们来看你们要沟通一下吗？两位翻译员，看你们是哪一位？我们来比较深呀。OK， 这样我们暂时交换了，因为我们的姐妹那边来不是很好所以我们换成弟兄了OK， 我们来看一下2章23节。2 ayat 23. 23节这里说到，这些规条使人徒有智慧之名，用诗意崇拜，制表谦卑，苦待己身。其实，在
克制肉体的情欲上是毫无功效的。所以这里说到的两种的克制， Sini tertulis tentang dua jenis penguasaan. 那第一种呢就是苦待己身， Yang pertama ialah merendahkan diri, menyiksa diri. 这一种呢是比较像是修道主义哈。Ini lebih kurang seperti konsep yaitu melatih kerohanian atau melatih dalam firman. 这个其实是指这禁欲哈，应该说是禁欲主义。 Atau lebih tepat dikatakan yaitu konsep yaitu konsep menentang hawa nafsu. 所以呢，不是这一种哈，所以攻克己身并不是指的这一种。Jadi melatih tubuh dan menguasainya bukanlah bermaksud aspek ini. 我们克制的并不是我们的身体， Yang kita mau melatih atau kuasai itu bukanlah tubuh kita. 所以23节下半段说到， Ayat 23 rangkap bawah. 是要克制肉体的情欲， Tetapi untuk menguasai hawa nafsu. 所以这个肉体的情欲呢，才是影响我们操练的事情，而不是指着我们的肉体本身。 Itu hawa nafsu tubuh jasmani inilah yang akan mempengaruhi penyempurnaan rohani dan bukannya tubuh itu sendiri. 保罗呢曾经有这样的一个经验， Paulus pernah mempunyai pengalaman ini. 那他这个经验呢写在了罗马书的第7章。 Pengalamannya tertulis di Roma pasal 7. 他说到，当他要行善的时候， bahwa ketika dia ingin melakukan kebaikan, 那肉体之中呢有一个律呢是阻止他来行善的。 dalam tubuhnya ada satu hukum yang menghalangnya daripada melakukan kebaikan. 所以他意识到呢，肉体当中呢有带着这样的一个不好的这一个欲望。 Maka dia sadar bahwa tubuh jasmaninya mempunyai satu niat atau keinginan yang tidak baik. 这个事情呢是阻止一个人来成长的。 Perkara ini menghalang pertumbuhan seseorang. 所以保罗意识到这一点。 Paulus sadar perkara ini. 所以他说我真是苦啊。 Katanya, aku orang celaka. 谁能救我脱离这取死的身体呢？ Siapakah yang dapat menyelamatkan saya daripada tubuh yang mendatangkan maut ini? 每当我要做灵修的时候， setiap kali aku mahu melakukan penyempurnaan rohani, 那我的身体就有一个律告诉我：哎呀，不用做灵修啦，你就继续睡在你温暖的被窝里面吧。 Ada satu hukum dalam tubuh yang menyuruh saya teruslah tidur di katilmu yang selesa. 当我要参加灵修会的时候，就有一个律就有一个声音告诉我：哎，不用紧啦，明天再参加也不迟啦。 Apabila saya mau menghadiri seminar pekerja suci, ada satu hukum yang memanggil kita, tidak payah, tunggu saja hari besok. 所以这个事情其实我们都不陌生。 Hal seperti ini bukanlah perkara asing bagi kita. 所以首先我们要意识到这个的存在。 Itu yang pertama kita harus menyadari kewujudan perkara ini. 那第二个阶段呢，就是保罗这里所说的，感谢主，靠着我们主耶稣基督，我就脱离了。 Peringkat yang kedua seperti yang dikatakan oleh Paulus di sini, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita dapat dilepaskan. 所以靠着主耶稣靠着圣灵的带领来克制这个肉体的不良的私欲。 Itu oleh bersandarkan Tuhan Yesus kita dapat melepaskan diri daripada keinginan nafsu tubuh yang jahat. 所以这3点呢，就是我们在操练敬虔的时候一定要有的精神。 Tiga perkara inilah semangat yang harus ada dalam latihan ibadah. 第一个呢，就是我们的服事目标要清楚，不要被很多事情给左右。 Pertama harus mempunyai matlamat yang jelas dan jangan terpengaruh dengan banyak perkara. 第二个呢，就是我们不要推卸责任。 Kedua, jangan menolak tanggung jawab kepada orang lain. 要知道操练身体，操练敬虔呢，灵修的事情呢，是自己的事。 Harus memahami bahwa latihan ibadah
dan penyempurnaan rohani adalah urusan diri kita. 好，没有人需要为你的懒散的负责。 Tidak ada orang harus dipersalahkan karena kemalasan kita. 第三个，你就要攻克己身。 Ketiga, harus melatih tubuh dan menguasainya. 好，并不是叫你去责打你的身体哦， Kita tidak disuruh untuk memukul tubuh kita, 而是要你克制肉体当中的这样的一个私欲。 tetapi untuk mengawal hawa nafsu dalam tubuh kita. 所以我们灵修的时候要记着这3点哦。 Sewaktu menyempurnakan rohani, kita harus ingat 3 butir ini. 好，现在我们来看一下接下来的哈，就是敬虔人该有的操守。 Seterusnya, etika yang harus dimiliki oleh orang yang soleh. 好，说到操练， Tentang latihan, 有很多的事情是可以操练的，对吗？ ada banyak aspek yang boleh dilatih. 好，比如说操练身体来看， Misalnya melatih badan atau tubuh. 我们可以操练我们的胸肌、腹肌。 Kita boleh melatih otot pectoral kita 好，我们也 atau 可以， otot perut kita. 对，我们可以操练呢我们的腿力， Kita boleh melatih kekuatan kaki kita. 我们可以操练我们的忍耐力。 Kita boleh melatih daya ketahanan. 啊，所以有很多事情可以操练。 Ada banyak perkara yang boleh dilatih. 啊，但是呢，我们应该更加 focus 一点。 Tapi kita harus lebih fokus. 啊，比如说， Seperti, 一位跑者他应该要操练什么？ apakah yang harus dilatih oleh seorang pelumba? 当然，整体的条件它是要有的。 Dia harus memenuhi syarat kelayakan secara keseluruhan. 啊，但是呢，有一些条件呢是需要他去加强的。 Tetapi ada juga syarat-syarat spesifik yang harus diperkuatkannya. 啊，比如说 Seperti, 他的肺活量要给要强。 yaitu isi padu paru-parunya mestilah cukup besar. 他的这一个身体成分哦，那个叫什么？身体成分要均匀。 Dan juga komposisi bahan atau unsur dalam tubuhnya itu haruslah seimbang. 他大可以哦，不用去加强他的整体的 muscle， 因为这样子的话会让他跑起来很钝。 Dia tidak perlu menambah otot pada tubuhnya untuk mengelakkan pergerakannya menjadi lambat. 所以同样的，在灵修的事情上也是一样。 Demikian juga dalam hal penyempurnaan rohani. 整体的灵修我们应该要有的。 Kita harus memiliki penyempurnaan rohani yang menyeluruh secara am. 因为我们知道灵修的很多的这个条件很多。 Sebab kita tahu syarat penyempurnaan rohani sangat banyak. 但是有几个呢是需要我们特别去加强的。 Tetapi ada beberapa yang khusus itu haruslah kita perkuatkan. 就是刚才所说的哈，肺活量、耐力等等。 Contohnya yang dikatakan tadi, isi padu peparu dan daya ketahanan dan lain-lain. 属灵的肺活量是什么呢？ Apakah isi padu peparu yang rohani? 好，我们来看一下哈，我们来看一下这个提摩太前书。 Kita rujuk 1 Timotius. 提摩太前书的4章1 Timotius pasal 4. 4章的12节。 Pasal 4 ayat 12. 12节。 12. 不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。所以这里说到了，对于一个工人来说， Sini menyatakan bagi seorang pekerja, 那这5项呢，需要你特别来去专注哈，来去 emphasize 来去加强。 5 perkara ini perlulah kita beri fokus dan memperkuatkannya. 那为什么要特别加强这5项呢？ Mengapa perlu memperkuatkan 5 perkara ini? 看起来这5项呢都是不拉纲的哈。 Seolah-olah nampaknya 5 perkara ini tidak saling berkait. 但是其实他们都有一个共同点， Tetapi semuanya ada satu persamaan. 因为这些5项呢都可以存在在一个人的身体里面，然后呢会散发出来，进而感染其他人。 Kelima-lima perkara ini wujud di dalam tubuh diri manusia dan ia boleh diperkembangkan dan mempengaruhi orang lain. 所以从正面来看，这5项如果做得好，
它会以正面的方式来感染人。 Secara positif, jika kelima-lima aspek ini dikendalikan dengan baik, kita dapat memberi pengaruh yang positif kepada orang lain. 但是相反的，如果这5项的处理的不好它散发出来时候会影响人。 Baliknya, jika 5 perkara ini tidak dikendalikan dengan baik, apabila ia diperkembangkan, ia dapat menjejaskan orang lain. 所以我们现在呢，以很快的方式来看这5点。 Kita dengan cepat melihat 5 butir ini. 所以现在我会用很飞的方式第一个就是言语。 Pertama, perkataan. 言语我们知道呢，言语最能影响其他人。 Kita tahu perkataanlah yang paling mempengaruhi orang lain. 那人对另外一个人的印象一开始呢，其实除了是外貌以外，再来就是话语。 Image seorang terhadap yang lain, yang pertama dibina atas perkataan. 所以话语呢最能影响人。 Perkataanlah yang paling mempengaruhi orang lain. 尤其呢是走在前线的人， Khususnya pekerja di barisan depan. 尤其是圣工人员。 Khususnya pekerja suci. 因为呢，圣工人员呢比一般信徒比信徒啦这个说话的机会更多。 Karena pekerja suci mendapat lebih banyak berucap daripada pemercaya biasa. 我们有更多的 platform 让我们来讲话。 Kita mendapat lebih banyak platform untuk bersuara. 比如说 Seperti 这个讲习会，你们就要听我讲1个半小时。 dalam seminar ini saja kamu harus mendengar saya berucap selama 1,5 jam. 所以呢，这个时候呢，你们要讲话也没办法。 Kalau kamu mahu bersuara pun tidak boleh. 就是我跟刚才我跟2位翻译员来讲话而已啊。 Hanya saya dan 2 penterjemah yang bercakap saja. 所以呢，变成了我们的言语的操练就很重要。 Hal ini menunjukkan latihan dalam perkataan sungguh penting. 当时呢，以弗所教会呢出现了一些这样的工人。 Pada waktu itu di jemaat Efesus muncul sekumpulan pekerja begini. 他们在公开的教导上讲的Dalam pengajaran dan percakapan mereka secara terbuka, 他们讲的不实在。 apa yang dikatakan itu adalah tidak betul. 我们来看一下提摩太前书的第4章。 Rujuk 1 Timotius pasal 4. 4章的2节至3节。 Pasal 4 ayat 2 dan 3. 2节。 2. 这是因为说谎之人的假冒，这等人的良善如同被热铁烙惯了一般，他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢这领受的。所以这里说到了Sini tertulis. 那他们教导什么呢？他们教导人禁止嫁娶，又禁戒食物。 Mereka mengajar orang untuk melarang perkawinan dan melarang orang makan makanan. 所以这属于呢一个公开的言论。 Ini ialah suatu percakapan secara terbuka. 那这个公开的言论呢，很肯定的已经影响很多人，导致很多人呢在信仰上呢开始有一点偏咯。 Dan ulasan seperti ini telah menyebabkan ramai orang terpesong dalam kepercayaan. 不只是这样子。 Bukan saja demikian. 他们除了在公开的言论上他们在私人的言语上也出了问题。 Dalam perkataan mereka secara terbuka maupun perkataan pribadi pun bermasalah. 我们来看一下这个7节。 Lihat ayat 7. 只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在敬虔上操练自己。 所以这里说到呢，这里说到有这个世俗的言语。 Sini tertulis adanya tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. 这世俗的言语呢，就是指着俗世的话咯。Tahyul ini bermaksud kata-kata duniawi. 以弗所那边就有谈到了这种俗世的话。 Di surat Efesus menyebut tentang kata-kata duniawi. 就是有淫词啊、妄语啊、嬉笑的话。 Seperti kata-kata cemar, percabulan, dan sindiran. 然后呢，这里说到了，还有一种呢，就是老妇荒谬的话。
Sini ada sejenis lagi dongeng nenek-nenek tua, 就是那种 busybody 的人哈，就是多管闲事的人，yaitu perkataan yang mengumpat. 或者呢5章13节那边所说的，说长道短， Atau dalam pasal 5 ayat 13, yaitu meleter dan mencampuri soal orang lain. 所以这些话呢说的不好哈，都会影响到教会。 Perkataan yang diucapkan dengan tidak baik akan menjejaskan gereja, 所以尤其是工人， khususnya pekerja. 所以保罗才特别的提醒提摩太哈，你讲话哈真的是要卡塞里哈，就是小心一点哈， Oleh itu Paulus menasihati Timotius apabila bercakap mesti berhati-hati. 不要顺口开河哈，什么话都讲。 Jangan mengucapkan apa-apa sahaja. 所以讲话还是要慢慢的讲。 Jadi lebih baik kita berucap dengan perlahan-lahan. 所以主耶稣曾经提醒过门徒。 Tuhan Yesus pernah mengingatkan murid-murid. 我们来看一下这个马太福音， Merujuk Injil Matius. 马太福音的15章， Matius pasal 15. 马太福音15章，我们来看11节， Pasal 15 ayat 11. 15章11节， Pasal 15 ayat 11. 11节， 11. 入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。所以这里说到了，因为当时呢有法利赛人说他们这样子吃，他们就是指证他的门徒这个用手不洗手吃饭的这样的一个行为是错误的。 Pada waktu itu ada orang Farisi yang menuduh perbuatan murid-murid Tuhan Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan itu salah. 那耶稣呢就讲，吃进去的不会污秽人啦。 Kemudian Tuhan Yesus berkata yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan. 顶多吃得进去上茅厕，再茅厕出去就这样子。 Paling-paling pun ia akan keluar di jamban. 但是呢，从口里出来的才会污秽人。 Tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. 这个就是指着当时法利赛人的错误的教导。 Yang ditujukan kepada pengajaran salah oleh orang Farisi. 所以耶稣指他们是瞎子领路Tuhan Yesus menyatakan mereka ini seperti orang buta memimpin orang buta. 但他自己掉进坑里面，连听他的人也会随着他掉进坑里面。 Bukan saja diri mereka jatuh ke dalam lubang, begitu juga pengikut mereka. 所以雅各书那边有说， Maka surat Yakobus menyatakan, 我们来看一下雅各书的3章， rujuk Yakobus pasal 3. 雅各书的3章， Yakobus pasal 3. 3章的第1节， Pasal 3 ayat 1. 第1节， 1. 我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。2节， 2. 原来我们在许多事上都有过失，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。所以这里说到了，我们不要多人做师傅哦， Sini mengatakan janganlah banyak orang menjadi guru. 因为呢，他们呢会受更重的这个判断。 Sebab sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. 因为当教师呢，常常用的是什么？常常用的是口， Sebab seorang guru selalu mengguna mulutnya. 所以呢，用口常常会说错话， Mulut itu senang saja mengucapkan apa yang salah. 并且呢，说错的话会影响到很多人。 Dan perkataan yang salah itu boleh mempengaruhi banyak orang. 所以这里说到，如果呢一个人懂得勒住他的口，就可以勒住全身了。 Ini mengatakan jika seorang dapat mengendalikan lidahnya, dia dapat mengendalikan seluruh tubuh. 所以能勒住口，可见是不容易的事情。 Bukan mudah untuk menahan lidah kita. 我曾经有遇过一个事情Saya pernah menghadapi satu perkara. 不知道是什么事情引发了导致有一些长子火上头啊。 Tidak tahu apa punca perkara itu, tetapi menyebabkan ada diakon yang menjadi marah. 结果呢，他们就在这个教会的。 Hello，
Hello，在教会什么？哦，变成我的来不好了。在教会的群组哈、相骂。Sehingga mereka saling memarahi di dalam grup. 哇，这个吓死我们了哈！因为这个事情哈，可大可小哈。如 Ah, 果处理不好，会影响到全体教会。Kami sangat terkejut karena perkara itu mungkin boleh menjadi sangat serius sehingga menjejaskan seluruh jemaat. 所以我们哦，Jadi kita 我们在这个公共的场所在做教导，或者是在私底下的沟通，我们都要 sewaktu 小心我们的言语。 sewaktu di tempat umum, sewaktu mengajar atau berkomunikasi dengan orang lain, haruslah berhati-hati dengan perkataan kita. 所以呢，第一个我们要省察的就是我们要省察我们的言语。 Dan perkara yang pertama harus diselidiki ialah perkataan kita. 我们来看一下诗篇17篇， Rujuk Mazmur ke-17. 诗篇17篇的第3节， Mazmur 17 ayat 3. 3节， 3. 你已经试验我的心，你在夜间监察我，你熬炼我，却找不着什么。我立志叫我口中没有过犯。所以这里说到了，大卫呢，在他祷告当中，他叫神来监察他。 Dalam doa Daud dia meminta Tuhan menguji hatinya. 主要呢说到是要监察他的口，好让他的口呢没有过失。 Terutamanya menguji lidahnya supaya agar mulutnya tidak terlanjur. 对，所以在言语上我们要省察自己。 Dalam perkataan kita harus selidiki diri. 再来呢就是行为。 Seterusnya perbuatan. 那我们要证明我们所说的是所言非虚的话。 Untuk membuktikan perkataan kita bukanlah kata sia-sia. 那我们就要从行为上来表现出来。 Maka haruslah kita tunjukkannya dengan perbuatan kita. 如果光说好听，但是行为却跟不上，这样子也不怎么造就。 Jika hanya perkataan sahaja yang cantik, tetapi perbuatan adalah tidak selaras, jadi hal ini kurang membangun. 所以如果呢我们在讲台上讲这一套，但是呢在讲台下又做另外一套，那这样子的话呢，对信徒对教会来说哈，其实的成长也不是很健康。 Apabila kita mengucapkan sesuatu di atas mimbar, tetapi melakukan perkara yang berbeza di bawah mimbar, hal ini kurang membangunkan jemaat. 所以，如果作为前线人员的我们我们行为上都不好啦，那信徒岂不是更加放胆的去做吗？ Sebagai pekerja barisan depan, jika perbuatan kita tidak baik, bukankah jemaat umum itu lebih lagi berani melakukan yang tidak baik? 所以我们在行为上的灵修要做得好。 Maka penyempurnaan rohani dalam tingkah laku itu haruslah dilakukan dengan baik. 圣经当中呢说到了，如果我们行为不好它带来的影响。 Alkitab tertulis apakah akibat jika tingkah laku tidak baik. 我们来看一下哥林多前书， Rujuk 1 Korintus. 哥林多前书的11章1 Korintus pasal 11. ，11章的第1节 Pasal 11 ayat 1. 这里是好的了Ini adalah baik. 第1节说到，你们该效法我，像我效法基督一样。所以呢，保罗在这里呢，他的意思就是说，信徒会效法他。 Maksud Paulus ialah pemercaya akan menjadi pengikut dia. 所以信徒呢会效法这一个圣工人前线工人的行为， Yaitu pemercaya akan mengikuti kelakuan pekerja barisan depan. 对我们所做的会成为信徒的学习。 Apa yang kita lakukan itu akan diteladani oleh pemercaya. 我们就要学习基督。 Oleh itu kita haruslah meneladani Kristus. 所以我们的行为好吗？ Adakah perbuatan kita baik? 我们的行为可以成为信徒们正面的一个学习吗？ Bolehkah perbuatan kita menjadi pelajaran yang positif bagi pemercaya? 我们再来看一下提摩太前书，
Rujuk 1 Timotius 前书的3章7节， pasal 3 ayat 7. 7节， 7. 监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里面。所以这里说到，如果一个工人他的表现不好， Ini tertulis jika seorang pekerja mempunyai kelakuan yang tidak baik, 会被人毁谤， dia akan dijemuk oleh orang lain 人的荣耀会受损。 dan kemuliaannya akan dikurangkan. 所以这是我们在操练金钱上要加强的部分。 Hal ini adalah aspek yang harus kita perkuatkan dalam penyempurnaan rohani. 曾经有一个我听过一个见证Saya pernah mendengar satu saksian, 曾经有一位负责人ada seorang penguasa, 他做到了一个梦， dia mendapat mimpi. 在梦中呢，他像一如往常一样准备好自己要到教会来去带领这个聚会。 Dalam mimpi, dia mendapati dirinya seperti biasa sedang bersedia untuk memimpin kebaktian di gereja. 好，把衣穿好，把圣经带上，他就到了教会的门口。 Dia memakai bajunya dan membawa Alkitab dan pergi ke pintu gereja. 那个时候呢，教会已经坐满了人了， Waktu itu gereja sudah penuh dengan pemercaya. 那他就从旁边绕过会堂，往前面左侧的门去。 Dia pun mengelilingi aula gereja dan masuk dari pintu di sebelah kiri. 好，当他准备要上讲台的时候， Pada waktu dia mahu naik ke mimbar, 他突然感受到身体一阵的凉风吹袭。 tiba-tiba dia berasa badannya sejuk 那他往他身体一看， dan dia melihat badannya. 他吓了一大跳， Dia terkejut. 他发现到他的衣服都不见掉了， Dia mendapati pakaiannya sudah hilang. 那手上的圣经也不见了。 Alkitab di tangan pun sudah hilang. 那过后他就吓醒了。 Kemudian dia terkejut dan terjaga. 在他吓醒之前，有一个声音告诉他， Sebelum dia terjaga, dia terdengar suara yang memberitahunya, 某某某， "Hai si Anu-Anu, 你行得很不实在， kelakuan kamu tidak betul. 如果再这样下去， Jika berterusan begini, 我就要弃绝你， saya akan menolak kamu 不允许你来服侍我。 dan melarang kamu daripada melayani aku." 这个声音是神说的， Ini ialah suara Tuhan yang memberitahunya. 过后他就吓醒了。 Dia terkejut dan terjaga. 那过后呢，他跟他的太太在做检讨的时候， Kemudian dia mengadakan postmortem bersama dengan istrinya. 他太太就告诉他Istri memberitahunya, 平时就告诉你咯， yaitu kami sudah memberitahu kamu, 你不要在教会讲一套然后呢去到你的公司在社会当中就行出另外一套，好像不好吧？ janganlah kamu mengatakan sesuatu di mimbar, tetapi kelakuan kamu di syarikat di depan orang lain itu berlainan, itu tidak bagus. 所以难怪呢，这一个弟兄呢会梦见他的衣服不见，衣服代表行为。 Tidak heranlah saudara ini termimpi pakaiannya hilang. Pakaian itu melambangkan perbuatan. 当衣服不见了，圣经就会跟着不见了。 Kalau pakaian pun hilang, Alkitab pun hilang. 所以对我们也是这样子。 Sama juga dengan kita. 我们要想一下我们的行为是怎么样。 Kita pikirkan bagaimana perbuatan diri kita. 我们来看一下加拉太书， Rujuk Galatia. 加拉太书的第6章Galatia pasal 6. ，6章的4节Pasal 6 ayat 4. ，4节， 4. 个人应当查验自己的行为，这样他所破的事就专在自己，不在别人了。所以这里说到要查验自己的行为。 Dia mengatakan harus menguji pekerjaannya sendiri. OK， 这是第2个。 Ini yang kedua. 第3个 Yang ketiga, 就是要在爱心上操练yaitu melatih diri dalam kasih. 那爱心呢，也会感染周围的人。 Kasih juga dapat mempengaruhi orang di sekeliling.
那冷漠也是会感染。 Begitu juga dengan sikap yang dingin. 如果我们去一个家庭拜访， Jika kita melawat satu keluarga, 那我们去到的时候，坐在坐在客厅，鸦雀无声， setibanya di situ kita duduk di ruang tamu dan semuanya diam saja. 你再怎么热忱哈，你都会变成你都会揪起来，你都会变成 Walaupun 很冷漠。 walaupun kita seorang yang peramah, kita pun akan menjadi dingin juga. 但是相反的，如果呢那个地方是很热忱大家热忱接待你，然后你自然也会热忱起来咯。 Tapi sebaliknya, jika tempat itu mempunyai suasana yang ramah mesra, semua orang akan berasa mesra juga. 所以爱是可以感染的， Jadi kasih memang dapat mempengaruhi. 所以在教会当中也是这样子。 Begitu juga di gereja. 一个教会呢要成为一个有爱的教会， Untuk sebuah gereja menjadi tempat yang mempunyai kasih, 除了是那一代人的文化以外， selain daripada faktor kebudayaan tempatan, 更重要的因素呢就是带领的人yang lebih penting ialah orang yang memimpin, 教会的长子还有职务会整个团队。 para penjawat kudus dan ahli jawatan kuasa exco. OK， 所以我们需要有追求这个爱心。 Kita perlu mengejar kasih. OK， 我们来所以主耶稣呢对门徒爱心也是有要求。 Tuhan Yesus juga menaruh permintaan dalam kasih murid-muridnya. 我们来看一下路加福音， Rujuk Injil Lukas, 路加福音14章， di Lukas pasal 14, 14章的25节， pasal 14 ayat 25, 25、26、 25 dan 26, 25节。 25. 有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：“26节， 26. 人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”所以这里说到呢，服侍主的人呢，要爱主Sini menyatakan orang yang melayani Tuhan haruslah mengasihi Tuhan 把主放在第一。 dan mengutamakan Tuhan. 但是爱主呢，也必须要爱弟兄姐妹。 Tetapi yang mengasihi Tuhan pun harus mengasihi saudara-saudari. 如果我们爱神，但是我们却不爱弟兄姐妹，那我们的爱是虚谎的。 Jika kita mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi saudara-saudari, maka kasih kita itu adalah dusta belaka. 所以这样看来呢，神对他的工人呢有爱的要求。 Nampaknya Tuhan menaruh permintaan terhadap kasih pekerja suci. 所以今天我们要检视一下，我们在服侍当中，我们有爱吗？ Hari ini kita harus selidiki, adakah pelayanan kita itu ada kasih. 那我们再来看第4， Yang keempat, 就是信心上。 dalam kesetiaan. 那信心更能影响周围的人。 Atau iman ini lebih lagi dapat mempengaruhi orang. 信心呢，就是指着我们对神话语的信心。 Iman ditujukan kepada iman terhadap firman Tuhan, 就是对教会的忠心， yaitu kesetiaan terhadap gereja 对神能力权柄的相信。 dan kepercayaan terhadap kuasa Tuhan. 如果一个工人在带领教会上，他本身没有信心， Jika bagi seorang pekerja dirinya tidak ada iman dalam pelayanan, 那自然而然就会影响到教会， secara semula jadi akan mempengaruhi gereja juga. 被他带领的这一个羊群也会没有信心。 Domba-domba yang dipimpinnya itu pun akan menjadi tidak beriman. 所以呢，主耶稣呢多次的责备他的门徒没有信 Oleh 心。 itu, Tuhan Yesus berulang kali menegur murid-muridnya kurang iman. 有一次是平静海跟浪的这个事，风跟浪的事情。 Dalam peristiwa Tuhan menenangkan danau. 那个时候呢，主耶稣质问他们：“你们的信心到哪里？” Tuhan Yesus menanya mereka, di manakah iman kamu?
还有一次呢，就是鬼赶不出的这个事迹。 Satu kali lagi peristiwa mereka tidak dapat mengusir setan. 那主的门徒问主耶稣说：“为什么我们赶不出这个鬼呢？” Murid-murid menanya Tuhan Yesus, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? 那主耶稣对他的门徒说：“因为你们的信心是小的。” Tuhan Yesus berkata, sebab iman kamu kecil. 所以主耶稣呢屡次提醒门徒要有信心， Berulang kali Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk beriman. 因为这对于往后呢带领教会的事情上很重要。 Karena ini sungguh penting dalam kerja memimpin jemaat di masa depan. 一个很典型的例子 Satu contoh yang tipikal, 就是呢这一个12个探子的12个探子的事情。 peristiwa 12 orang pengintai. 12个探子当中有10个没有信心， 10 antaranya tidak beriman. 结果他们的没有信心呢，导致全会众的没有信心。 Karena mereka tidak beriman, mempengaruhi seluruh jemaat menjadi tidak beriman. 所以工人要有信心哦。 Jadi pekerja harus beriman. 我们来看一下哥林多后书， Rujuk 2 Korintus, 哥林多后书的13章2 Korintus pasal 13, ，13章的第5节ayat 5. ，5节， 5. 你帮我念一下，我翻错了，你帮我念。 Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 所以你要查验自己有没有信心， Harus menguji adakah dirimu beriman. 所以我们要查验。 Harus menguji. OK， 好，再来我们看最后一个咯， Yang terakhir, 就是在清洁上。 dalam kesucian. 清洁呢，就是说我们在待人还有我们的心思上的一种的纯洁。 Kesucian bermaksud perbuatan kita terhadap orang lain dan kesucian pemikiran. 所以保罗呢，在这个事情他对自己有高度的要求。 Dalam hal ini Paulus menaruh permintaan yang tinggi terhadap dirinya. 所以他曾经呢跟这个铁少女家教会的信徒说， Dia pernah memberitahu jemaat Tesalonika, 我在你们是圣洁，在你的面前呢是圣洁，是公义，是没有瑕疵的。 Aku adalah adil, soleh, dan tidak bercacat di hadapan kamu. 过后呢，保罗呢也告诉提摩太，他说你在与信徒的这样的互动上，也需要是清清洁洁的。 Paulus juga memberitahu Timotius sewaktu berdepan dengan pemercaya haruslah perbuatannya senantiasa suci. 如果呢你不清洁， Jika kamu tidak suci, 那你的服侍呢就会因此而受影响。 pelayananmu akan terpengaruh. 哈该书那边有说到， Buku Hagai menyatakan, 我们来看一下哈该书。 rujuk Hagai. 哈该书呢是以建造圣殿为背景。 Hagai ini berlatar belakangkan pembinaan bait suci. 那当时呢，他们在建造圣殿的时候，一直面对到问题。 Waktu membina bait suci, mereka menghadapi banyak masalah. 那当然，因素导致这个事情的因素有很多， Ada banyak faktor yang menyebabkan masalah. 其中一点呢就是污秽的问题。 Yang salah satunya ialah kenajisan. 所以10节到14节就说到了这一点。 Ayat 10 hingga 14 menyatakan, 这个时候呢，这个神要先知去要这个哈该先知去向祭司来问律法。 Waktu itu Tuhan mahu Nabi Hagai menanya imam tentang hukum Taurat. 我就用今天的版本来讲就好哈。 Kita sentuh versi pada hari ini. 如果有一个人呢，突然进入一个健康的人突然进入一大堆患上 COVID 的人的话，这个人会怎么样？ Jika seorang yang sehat memasuki sekumpulan penghidap COVID, bagaimana keadaannya? 那他会不会被感染上？ Adakah dia akan dijangkiti? 当然会被感染咯。 Pasti dijangkiti. 但是相反的， Sebaliknya, 如果有一个患上 COVID 的人， jika seorang pesakit COVID 他来到一堆健康的人之间， memasuki sekumpulan orang yang sehat, 那他会不会变成健康？ adakah dia akan menjadi sehat? 当然不会咯。 Tentu tidak. 对，由此看来呢，健康不能传染 Ternyata bahwa kesehatan itu tidak akan berjangkit, 但是 COVID 能。 tetapi COVID yang berjangkit. 所以同样的，圣洁没有办法传染，但是污秽能。
Begitu juga kesucian tidak akan berjangkit, tetapi kenajisan akan 对， berjangkit. 4节这里说到， Ayat 5耶和华 menyatakan, 说：证明这国在我面前也是如此，他们手下的各样工作都是如此，他们坛上所献的也是如此。所以这里说到这些服侍的人不圣洁啊， sini menyatakan orang-orang yang melakukan pelayanan tidak suci, 导致到他们的工作呢也受影响了。 menyebabkan pekerjaan mereka juga terpengaruh. 所以最后我们来看一节经文Akhirnya kita rujuk satu ayat 我们来看一下诗篇， di Mazmur 诗篇139篇， Mazmur 139 139篇23节、24节、 ayat 23 24. 23节。 23. 神啊，求你监察我，知道我的心思，试验我，知道我的意念。24节， 24. 看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。所以这里说，求主监察我的内心。 Sini menyatakan, selidikilah aku ya Allah. 看我里面有没有恶行啊。 Ujilah adakah terdapat kejahatan di dalam hatiku. 所以这些项目呢，就是我们今天圣工人员要特别去留意的。 Semua aspek ini adalah perkara yang khusus yang harus diperhatikan oleh pekerja suci. 那我这里呢看到了一个表格Di sini saya tayangkan satu borang, 就是圣工人员的自我评量表。 yaitu borang penilaian diri pekerja suci. 这个呢并不是用来评量人的Ini bukannya untuk menilai orang lain. 不是拿着这样子，然后看看某某传道然后看看自己的老婆，然后在那边评量。 Bukannya untuk menilai pendeta atau istri sendiri. 而是呢自我评量。 Tetapi penilaian diri. 所以这里的几项呢，大概也包含了刚才我们说的5项。 Jadi isi kandungannya adalah 5 kategori tadi. OK， 今天不好意思时间有点超过了。 Saya minta maaf karena itu sudah terlewat masa. 所以我们今天分享到这里。 Sekianlah perkongsian malam ini. 那明天我们就会讨论这一个灵修的方法到底是怎么样。 Besok kita akan sambung apakah cara-cara penyempurnaan rohani. 唱诗 Nyanyi kidung 224首。 224.
好，我们现在要一起来祷告。 Sekarang kita akan berdoa. 祷告当中，我们彼此代祷， Dalam doa kita saling mendoakan. 所以我们能在服事当中不断的追求长进， Kiranya kita terus mengejar kemajuan dalam pelayanan, 使我们能努力的把最好的献给神。 supaya kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 我们现在一同跪下祷告。 Sehati bersujud dan berdoa.